أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia, rahmat dan inayah daripada Allah bersama kita pada malam ini, pada malam 11 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk kita meneruskan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keberkatan kita berada pada bulan Rabiul Awal ini dan kita terus lebih mengingati dan juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bermakna pada bulan-bulan lain kita lupakan sunnah, tapi mungkinlah ya apabila peringatan demi peringatan yang diingatkan kita tentang Maulidur Rasul, yang juga sama juga tarikhnya dengan kematian ataupun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tarikh yang sama juga Nabi berhijrah ataupun sampai di bumi Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Itulah tarikh 12 Rabiul Awal yang ada kekhilafannya, dan juga tapi ma'ruf dan masyhurnya adalah tarikh kelahiran Nabi, tarikh kewafatan Nabi, dan tarikh sampainya Nabi dalam peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyambung kembali pembacaan kita daripada kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pada pembacaan kita lepas, kita sudah membacakan berkaitan dengan hadis ataupun kalam para ulama berkenaan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila seseorang hamba itu dimasukkan ke dalam kubur. Ya, apabila kita menceritakan tentang rahmat Allah ini sebenarnya memang terlalu luas. Kerana itulah sering kita ulang-ulangkan, dan juga untuk kita memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Pertama, bismillahirrahmanirrahim itu sendiri adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah, yang memang salah satu rukun yang memang kita kena baca ketika mana kita dalam mendirikan solat. Yang kedua, apabila kita memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap pekerjaan yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan ada keberkatan padanya. Jadi inilah yang kita nak cari dan gapai dalam apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Jangan lepaskan, jangan lupakan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Bukan bismillah ni masa nak makan je. Kan biasa nak makan memang ingat sangat bismillahirrahmanirrahim. Sampai anak kita tak makan bismillah, tak baca bismillah pun, kita tak akan mulakan makan. Sampaikan anak-anak pun bila nampak mak bapak dia tak baca bismillah pun, dia tak kasih mak ayah dia makan. Itu baik. Tapi perlu diingat bismillahirrahmanirrahim juga. Kalau ikutkan apa yang Nabi sebutkan, untuk kita mendapatkan keberkatan dalam setiap pekerjaan kita, maka setiap sesuatu itu hendaklah kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Walaupun dengan perkara yang simple, contohnya kita nak duduk, kita nak bangun, kita nak mengenakan pakaian, makai pakaian, start enjin kereta, start enjin motor, turun daripada motor, naik motosikal, duduk, mana semua benda yang kita rasa macam simple, tapi kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan kalimah bismillahirrahmanirrahim. Jadi itulah
untuk kita sentiasa memohon rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, tuan-tuan, bermaksud bagaimanakah untuk kita menghadapi kehidupan kita ini dengan penuh keberkatan. Itulah bezanya kehidupan seorang mukmin, seorang muslim berbanding dengan orang yang tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang munafiqun dan juga orang-orang kafir. Ya, jadi itulah perbezaan keindahan dan keberkatan hidup kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan menyambung pada bab yang baru, bab mata yartafi'ul malakul anil abdi, iaitukah bila masanya malaikat maut itu akan berpisah daripada hambanya. Kan kita cerita pasal kematian, tidak dapat lari, kita nak kaitkan dengan tugasan malaikat maut. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Qaf ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19, la tarkabunna tabaqan 'an tabaqa. Yang bermaksud wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa shahid. Maka akan datanglah setiap yang bernyawa itu, iaitulah khususnya di kalangan manusia, bersama-samanya. Pertama adalah sa'iqun. Sa'iqun adalah pengiring dia. Kan kalau kita biasa pernah berkahwin, bukan biasa pernah berkahwin lah kot. Kan nak kata biasa bukan hari-hari kita kahwin. Kan sekurang-kurangnya tuan-tuan pernah berkahwin sekali seumur hidup. Mana yang dapat kahwin 2-3 kali tu rezekilah. Kan. So dalam perkahwinan kita, tuan-tuan, sejarah perkahwinan kita lah, kita ingatlah balik 18 tahun dulu, 20 tahun dulu, 40 tahun dulu kan. Kita ada orang cakap apa, yang sebelah kita tu pendamping pengapit. Pengapit. Pengapit kita tu. Itu bila kita nak menghadapi sesuatu yang indah, sesuatu yang seronok kan, kita nak kahwin, ada pengapit kita. Sebenarnya hari-hari kita ada pendamping kita, pengiring kita, iaitulah dikenali sebagai, dalam Al-Quran ini disebutkan sebagai sa'iqun, ya, pengiring kita. Itulah di kalangan malaikat. Yang kedua, malaikat yang bersifat sebagai syahidun. Syahidun ni sebagai saksi. Kalau nikah pun ada saksi juga kan. Sebagai saksi ni juga hari-hari ada di sebelah kita, sa'iqun wa syahid. Yang biasa kita dengar, tuan-tuan, dalam kita pernah belajar masa kita kecil dulu, kita tahu ada raqib atid, kan, malaikat pencatat amalan kebaikan dan malaikat pencatat amalan kejahatan. Maksudnya ada lagi malaikat yang lain yang bersifat sebagai sa'iqun wa syahidun, ya, pengiring kita, pendamping kita, dan juga syahidun yang akan menjadi saksi kita, terutama sekali semasa di hari akhirat nanti. Dan begitu juga kehidupan kita ni, tuan-tuan, la tarkabunna tabaqan 'an tabaqa. Ya, setiap daripada lapis kehidupan yang lebih besar yang saya sebutkan, kita ada 5 peringkat kehidupan, iaitulah daripada alam jabarut, alam sebelum kita dilahirkan, kemudian kita berada alam rahim dalam perut ibu kita, sekarang kita berada di alam dunia, dan kemudian lepas ni kita berada di alam barzakh, dan juga alam yang lebih kekal abadi, lebih panjang, iaitu alam akhirat. Itu yang umumnya. Di dunia ini juga kita ada tingkatan hidup kita, dari kita lahir, dari kita bayi, dari kita kanak-kanak kecil, daripada kita budak-budak, kan? Kemudian kita jadi remaja, belia, dewasa, orang cakap apa, remaja purba, kan, orang dah berumur sikit, sampai dah tua. Dan sampai suatu tahap mungkin tua itu dalam keadaan yang nazak, dalam keadaan yang lemah, terbaring, kaku. Tak nak kata kaku, tak kaku lagi, tapi tak boleh nak buat apa dah. Umur panjang, umur 100, umur 80, 90, tapi sekadar terbaring di atas katil. Dan akhirnya sampai satu masa, panjang ke pendek umur kita, tetap kita akan meninggalkan dunia kita. Itulah maksud la tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Setiap daripada kita semuanya akan melalui tingkatan kehidupan yang sama. Sama ada dia dapat
mungkin dah sampai dewasa saja, atau mungkin belia remaja saja, atau mungkin saya katakan tadi boleh sampai ke peringkat umur yang lebih jauh, tapi dalam keadaan dia sudah tidak terdaya ataupun tak mampu lagi untuk hidup seperti mana dia dalam keadaan yang kuat seperti mudanya. Baik. Daripada Abu Nu'aim an Abi Ja'far Muhammad bin Ali an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ibnu Adam la fi ghaflatin amma khalaqahu Allah azza wa jalla, inna Allah la ilaha ghairuh idza arada khalquhu qala lil malak. Iaitulah apabila anak-anak Adam ini, iaitu kita sebagai manusia ini, dalam keadaan dia akan lalai, dia akan lupa ketika mana dia pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kadang-kadang kita ni boleh terlupa, tuan-tuan. Terlupa apa? Terlupa bahawa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi biasanya orang terlupa, terlalai ini bila dia merasakan dia dah dapat semua apa yang dia nak. Kan dia dah kaya, dia masih kuat, dia mempunyai anak, isteri, kereta, rumah, duit, rasa dia semua dia ada. Bila dia rasa dah, orang cakap perfect, impian hidup dia tu tercapai, pada tingkatan ketika itulah ya, boleh jadi syaitan ataupun nafsunya sendiri akan menjadikan dia orang yang lalai dan lupa bahawa dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala sesuatu yang ada pada dirinya pada ketika itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik dia. Kan? Maka idza arada khalaqahu qala lil malak. Apabila Allah Subhanahu wa taala nak ciptakan kita ini, Allah beritahu kepada malaikat, uktub rizqihi wa atharihi wa ajalihi. Tuliskan tentang rezekinya, ajal kematiannya dan juga kehidupan dia. Waktub syaqiyan aw sa'idan. Dan tulislah sama ada dia ni akan menempuhi kecelakaan ataupun kegembiraan. Thumma yartafi'u dhalika al-malak wa yab'athu Allahu malakan akhar. Baik, itu tingkatan, kalau kita sebutkan latar kabun dan tabaqat an tabaqat, ini juga ditakdirkan sebagai tingkatan tugasan malaikat. So sebelum kita diciptakan, sebelum kita ditiupkan roh, malaikat dah buat tugasan dia, iaitulah mencatat tadi ajal kita, rezeki kita dan juga kehidupan kita ni. Skrip tu dah ada lah sebenarnya, tuan-tuan. Kan, sama ada kita ni dalam golongan yang celaka atau dalam golongan yang bahagia di sisi Allah. Kan, cuma kita bangsa kita hidup sekarang kita tak tahu. Tapi benda tu semua telah tertulis, telah termaktub. Itu tugasan awal malaikat. Kemudian Allah utuskan pula malaikat akhar, malaikat yang berikutnya, fayahfazuhu hatta yudrik. Malaikat yang saya sebutkan tadi menjaga kita semasa kita hidup ni. Kan, pasal tu tuan-tuan, kita pertama tadi kita minta apa? Rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan ada malaikat yang mendampingi kita, yang menjaga kita. Sama ada dia menjaga kita ni, menjaga, tapi dia pun tak ada kuasa yang banyak lah. Dia sekadar mendamping kita dan juga yang menjadi saksi kita nanti. Saksi kita di hari akhirat itu apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, kerana itulah dia sentiasa berada bersama-sama dengan kita. Begitu juga summa yab'atsullahu malaikaini yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi. Ini yang biasa kita sebutkan sebagai malaikat raqib dan atid tadi, iaitu dua malaikat yang akan bertugas sebagai menulis kebaikan-kebaikan dia dan kejahatan-kejahatannya. Biasa kita cakap malaikat raqib belah kanan, malaikat atid belah kiri. Bukan bermaksud kalau kita curi duit belah kanan, atid tak nampak, tak ada. Itu sekadar gambaran kasar je, kita nak bagi faham anak-anak. Kalau kita ajar anak-anak, raqib kanan maksudnya yang menjaga kebaikan, biasa benda baik ni belah kanan. Kan atid kiri, biasa buat benda jahat ni atau benda-benda yang tak berapa elok ni di belah kiri. Kan begitu juga diingatkan bila kita melihat baca surah Al-Waqi'ah, kan, ashabul shimal, ashabul yamin, kan, ashabul yamin iaitu golongan kekananan,
Iaitulah di kalangan ahli-ahli syurga. Ashabus shimal, golongan kiri, kan, di kalangan ahli-ahli neraka. Kalau kita juga berada dalam kehidupan kita kat dunia ni, mana-mana orang yang sentiasa menjadi, kita cakap apa ya, melawan kita, membangkang kita, oh ni orang-orang berhaluan kiri. Biasa benda-benda kiri ni adalah benda-benda yang tidak elok, kan. Jadi kerana itulah digambarkan bahawa raqib dan atid itu ataupun malaikaini yaktubani hasanatihi wa sayyiatihi, yang menulis perkara kebaikan dan kejahatan itu berada bersama-sama dengan kita sentiasa. Fa idza ja'ahu al-maut irtafa'a dhalikal malakan. Bila datangnya kematian yang disebutkan pada awal tadi, telah dimaktubkan, telah tertulis dalam kitab kita ini tarikh kematian ajal kita. Dah tahu dah bila. Dah tertulis, tuan-tuan. Maka dua malaikat tadi, malaikat hasanat dan malaikat sayyiat tadi, yang menulis tadi, raqib dan atid tadi, dah habis tugas dia. Off duty dah dia bila datangnya kematian tersebut. Thumma ja'ahu malakal maut alaihi salam. Maka bermulalah pula bergantian di situ tugasan diserahkan kepada malaikat maut pula. Fayaqbidu ruhihi, maka dicabut rohnya. Fa idza adkhala hufratihi radda ar-ruh fi jasadihi. Bila manusia itu dimasukkan pula ke dalam liang lahat. Jadi tugasan malaikat maut apa tuan-tuan? Mencabut roh. Kan pasal tu bila kita tengok orang meninggal dunia, dia terbujur kaku. Sebab apa? Hanya tinggal jasad sahaja. Roh dah tak ada. Kita hidup ni tuan-tuan, sekarang kita masih lagi melihat, mendengar, bergerak, tidur dan sebagainya, kerana ada roh dan jasad dalam badan kita. Kan? Tapi sampai satu masa tuan-tuan, bila roh itu dah hilang, dah tak ada, maka kita terbujur kaku lah. Kan? Orang datang depan kita pun kita tak nampak, kadang-kadang mungkin nampak tapi tak boleh nak buat apa. Masa itu akan datang tuan-tuan, iaitulah ketika mana roh berpisah daripada jasad. Tapi bila kita masukkan kembali ke dalam kubur, dah berada pula di alam yang lain, dinamakan sebagai alam barzakh, roh itu akan dikembalikan kepada jasad. Maksudnya tuan-tuan, bila kita berada di alam kubur nanti, dalam barzakh nanti, bukan sekadar roh semata-mata, bukan sekadar jasad semata-mata, tapi roh dan jasad sebagaimana kita hidup ini, begitulah keadaan kita semasa kita di dalam kubur. Cuma yang kita pernah belajar bahawa alam barzakh ini adalah alam yang lain. Pasal tu orang yang berada di alam dunia, kan, maksudnya kalau kita dah kebumikan kawan kita, saudara kita, isteri kita, anak kita dan sebagainya, kita dah tak nampak dah. Selepas 40 hari dah tak nampak dah jasad dia. Tapi perjalanan alam barzakh tu terus berlalu. Kan, kerana dia berada pada alam yang lain dan dikembalikan roh dan jasadnya. Jadi tuan-tuan, kita akan macam ni keadaan kita ni kat dunia ni. Begitu jugalah sebenarnya kita berada di alam kubur nanti. Bukan sekadar roh, bukan sekadar jasad aja. Yang orang yang alam dunia nampak jasad terbujur kaku, masuk dalam liang lahat, tutup dengan tanah, dah selesai. Itu yang orang yang masih hidup kat dunia nampak. Tapi sebenarnya selepas kita kebumikan jenazah itu, ataupun kita yang akan jadi jenazah nanti, roh itu akan dikembalikan kepada jasad, kita akan hidup lagi. Iaitulah di alam, namanya alam barzakh. Kita tidak kembali ke dunia, kita akan berada di alam barzakh. Jadi bila kita dah berada di alam barzakh, dan sesiapa sahaja jenazah yang telah awal lagi berada di alam barzakh, sesekali tak mungkin dia akan kembali lagi ke alam dunia. Tak ada. Kan, jadi kalau contohlah dia nampak orang tu datang balik, kan, ataupun dalam mimpi mungkin, itu pun ulama-ulama menyebutkan dalam mimpi dia tidak boleh lagi berkomunikasi. Kalau dia datang dalam mimpi sekalipun, dia hanya mungkin sekadar bayangan, sekadar dia beri gambaran yang biasa kita dengar, kan. Kadang-kadang nampak, contoh kalau dia berukir dengan ayahnya, nampak bayangan ayahnya pakai jubah putih, gembira, tu gambaran saja. Tapi dia tidak boleh berkomunikasi. Dia tak boleh cakap, apa khabar ayah? Oh, ayah sihat? Ayah okey kat kubur? Tak ada. Kan? Apatah lagi dia datang masuk dekat pintu ni, kita boleh bercakap dengan dia.
ataupun dalam kaedah sekarang cakap kaedah dalam ilmu akidah dia yaqadhah, jelas dia hidup kembali, boleh berbicara, boleh pesan-pesan pula. Kan tu tak ada benda tu tuan-tuan. Mereka yang dah berada dalam barzakh hidup, tapi hidupnya itu di alam barzakh, tidak akan sesekali dia akan kembali ke alam dunia. Baik, bila dah dikembalikan roh ke dalam jasad di dalam alam barzakh, dalam kubur itu, thumma ja'ahu malaka al-qabri famtihanahu. Lepas tu malaikat apa pula datang tuan-tuan? Iaitulah yang kita biasa sebutkan sebagai malaikat Munkar dan Nakir. Tadi Raqib Atid dah selesai tugas dia pas kat malaikat maut yang kita sebutkan biasa malaikat Israel. Kemudian masuk kubur, dia pas pula dekat malaikat Munkar Nakir. Baik, thumma yartafi'ani fa idza qamatis sa'ah, dan akan berlakulah proses kita sebutkan nanti dalam bab akan datang lebih detail lagi tentang soal jawab dia bersama dengan malaikat Munkar Nakir tersebut. Berbicaralah atau beberapa soal jawablah dia sepanjang tempoh tersebut. Fa idza qamatis sa'ah, bila sampainya hari kebangkitan, hari kiamat. Kan, cuma tempoh alam barzakh tu tak tahulah tuan-tuan. Saya dah sebutkan dalam pengajian kita sebelum ini, pengiraan alam barzakh ni tidak boleh dikira dengan pengiraan dunia kita. Macam kita sebutkan, contoh umat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kita rasa lama lah Ustaz dalam kubur. Kita ni umat Nabi Muhammad kejap aje lah kat kubur kot ni. Kan, untunglah kita duduk kubur kejap je. Tak, bukan tuan-tuan. Kan, bila kita sebutkan tadi dia berada di alam barzakh, tempohnya tu kita tak tahu. Nampak macam dari segi kita masa benda tu tak boleh nak kira-kira dengan kiraan dunia lah. Mereka tu dah hidup beratus atau beribu-ribu tahun sebelum kita. So dari segi logik akal kita, lama dia duduk dalam kubur. Kita ni nanti umat Nabi Muhammad, umat terakhir, sekejap je dah hari kiamat. Tak, bukan kiranya macam tu. Macam mana kiranya tak boleh nak kira. Jangan nak sibuk nak kira. Kan, itu bukan tugasan kita. Kan, itu bukan apa yang kita nak fikirkan tentang berapa lama. Cuma ada tempoh masanya di alam barzakh itu sampailah berlakunya nanti hari kiamat. Baik, bila berlakunya hari kiamat, in hatta alaihi malakal hasanat wa malakas sayyiat. Baik, datang balik malaikat yang mencatatkan amalan kebaikan kita tadi dan malaikat yang mencatatkan kejahatan kita tadi. Dia on duty balik kerja dia. Tapi bukan lagi nak mencatat dah. Kerja mencatat dia dah habis masa di dunia. Tapi bila kita dibangkitkan dalam akhirat, dia datang balik, kerja dia bermula semula tapi dah tukar. Description job dia dah tukar. Bidang tugas dia dah bertukar. Apa tuan-tuan? Fa anshata kitaban maq'udan fi 'unuqihi. Thumma hadara ma'ahu wahidun sa'iqun wal akhar syahidun. Sekarang dia datang cuma nak mengkalungkan ke leher hamba Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dikalungkan kepada kita ni amalan kita. Buku catatan amalan kita dah lengkap, dah di macam apa? Cukuplah dari mana kita baligh sampailah kita mati, semua buku tu dah ada. Contoh, tak tahulah buku tu macam mana, dan dikalungkan ke leher kita. Dan sekarang bidang tugas dia dah berubah, bukan lagi sebagai pencatat amalan kebaikan kejahatan tadi, tapi yang kita sebutkan tadi pertama lagi sebagai sa'iqun, sebagai pengiring, penamping kita, dan juga kedua sebagai syahidun, sebagai saksi. Kan nanti bila kita dibicarakan, selain daripada tubuh badan kita akan jadi saksi, mata, kepala, telinga dan sebagainya, dia juga akan menjadi saksi atas apa yang pernah ditulisnya berdasarkan perbuatan kita sendiri. Jadi pada ketika itu tuan-tuan, sebab apa? Dah tergantung dekat leher kita. Kan kalau kita ada sekarang, kita ada diary, mungkin kita ada catatan dekat telefon kita dan sebagainya. Mungkin kita cuma mencatat perkara-perkara penting, perkara-perkara yang kita rasa perlu kita nak catat. Benda yang kita rasa tak penting, kita tak catat. Kan, padahal benda itu berkait dengan dosa dan pahala. Tidak ada satu benda pun tuan-tuan, untuk kita semua muhasabah,
Tidak ada satu benda pun dari kita buat awal pagi sampailah kita nak tidur ini terlepas daripada dosa dan pahala. Dia mesti antara dua. Apa yang kita buat itu dapat dosa, atau benda kita buat itu dapat pahala. So memang tak boleh nak lari, tuan-tuan. Jangan cakap, oh benda ni tak ada kaitan dengan dosa pahala. Ini aku buat ni benda lain. Dosa pahala tolak tepi. Itu kalau solat, kalau puasa, itu ada. No tuan. Tak. Apa saja benda yang kita buat dari kita bangun tidur sampailah kita tidur balik, dari awal pagi sampai malam dan sebagainya, semua berkait dengan dosa pahala. Tak akan terlepas daripada catatan dosa yang disebutkan malaikat tadi, malaikat hasanat dan malaikat sayyiat. So apa benda, kalau tuan-tuan boleh cakap lah, kan mungkin dekat dunia ni kita boleh cakap berhelah, oh benda ni tak ada kaitan dengan dosa, benda ni tak ada kaitan dengan pahala, aku lepas. Okey, so nanti ke akhirat boleh tak kita jawab dengan Allah macam tu? Oh tak Allah, aku duduk dekat contohlah kita buat apa tuan-tuan kita buat satu benda yang kita rasa macam tak ada apa-apa kaitan dosa pahala, tapi sebenarnya dia ada. Sama ada dosa, duduk, saya cakap duduk. Kan? Duduknya kita kat rumah. Macam mana keadaan duduknya kita kat rumah tu? Kan duduk dengar lagu, kan duduk tapi kita dengar lagu, duduk kita baca Quran, duduk kita berzikir, duduk kita makan, duduk je pangkan ke apa, semua berkait dengan dosa pahala ya. Jadi jangan ingat tak ada benda yang berkait dengan dosa pahala. Setiap sesuatu yang kita laksanakan di dunia memang tak boleh lari, tuan-tuan Baik. ثم حضر معه واحد سائق والآخر شهيد ثم قال الله عز وجل. Bila telah dikalungkan kita amalan kita dari itu, maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kerana sesungguhnya kamu berada dalam kelalaian dalam perkara ini. Ini kita sebutkan tadi tentang dosa dan pahala tadi. Kita lalai, kita rasa ada benda tak ada kaitan dengan dosa pahala, kita sembrononya kita buat je. Kan benda simple, benar banyak nak bagi contohnya banyak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab benda tu benda yang kita buat hari-hari. Kita memang tak boleh cakap ia tak ada kaitan dengan dosa pahala, mesti ada punya. Kerana itu Allah sebutkan laqad kunta fi ghaflatin min hadha. Engkau telah lalai, engkau telah dilalaikan daripada benda ni, bahawa apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu laksanakan ada dosa dan pahalanya, tapi kamu lalai, kamu tak ingat. Pasal tu kamu buat juga, walaupun kamu tahu benda tu boleh mengundang kepada dosa, dan kamu lalai, kamu lupa, tak nak ambil peluang, tak nak ambil faedah, padahal benda itu boleh mendatangkan pahala. Sebagai contoh apa tuan? Simple. Ini pengalaman kita bersama saya, tuan-tuan pun akan nampak depan kiri kanan. Waktu bila? Sebelum khutbah Jumaat. Kan ada kawan-kawan kita alhamdulillah datang solat Jumaat awal. Contohnya azan pukul 1. Ada datang pukul 12, ada datang 12 suku, ada datang 12.30, ada datang 12.45 dan sebagainya. Setiap orang yang datang itu, walaupun dia berada pada saf yang sama, sebagai contoh, datang awal pukul 12.30, duduk di saf pertama atau saf kedua, saf ketiga mungkin, kan, tetapi perbuatan setiap seseorang itu berlainan. Ni sama ada tazkirah ke, ada tak ada tazkirah tu kita tolak tepi. Ada yang mengaji, kan, sama ada dia menghafal Quran, ataupun dia ambil mushaf, ataupun dia buka telefon mengaji. Ada yang berzikir, zikir apa-apalah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allah, apa berzikir, dia berzikir. Ada yang tidur, kan, tidur tu tidurlah, kan, kan. Ada yang lebih dahsyat lagi apa tuan-tuan? Apa dia? Main telefon. Main telefon pula banyak kategori. Buka Facebook, buka WhatsApp, buka Telegram, main game pun ada tuan-tuan. Duduk dalam masjid ni, tak tunggu khatib naik ni, main game. Benda ni saya nampak depan mata saya tuan-tuan, pernah. Kan. Cuma kita nak tegur tu, macam mana nak cakap
Nak tegur tu memang kena tegur lah, tapi tak tercapai. Macam ni lah, ini pengalaman saya sendirilah. Kita beranggapan kita apa, dia mungkin nak main game kejap aja. Tapi selepas azan pertama dia main game lagi. Lepas azan pertama, azan kedua, lepas masa khutbah main game lagi. Ya Allah, apa hal orang ni? Kan? So maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita sebutkan tadi, laqad kunta fi ghaflati min hadha. Yes, itu pada tempoh yang sebenarnya kamu boleh ambil pahala, ambil peluang, grab pahala, tapi kamu tak nak. Kan mungkin sebelum tu kamu penat bekerja, mungkin dari pukul 8 sampai pukul 12 tu ada kerja-kerja yang bukanlah tu saya cakap tadi, kerja tu sebenarnya berpahala juga. Kan? Jadi kerja, masa dia kerja tu pun dia tak nak ambil pahala, dia buat dosa juga. Dia culas buat kerja dan sebagainya. Kan, lepas tu datang masjid, dia tak nak lagi gerak kepala, tak nak baca Quran, tak nak zikir, buat pula benda dosa. Kan, lepas tu balik kerja, maksudnya benda tu bila masa yang kita tak nak ambil peluang tuan-tuan, kan? Maka fakashafna anka ghita'ak, dan pada hari ini, pada hari kiamat tersebut, dengan kalungan kita amalan yang dah tercatat dan telah termaktub itu dibukakan, dinampakkan. Inilah masanya. Waktu ni kenapa kamu tak ambil pahala? Kenapa kamu pilih nak buat dosa? Fakashafna, dibukakan, ditayangkan. Fabasaruka al-yawmu hadid. Pada hari yang pada ketika itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala, al-yawmu hadid. Yawmu hadid ni apa? Hari yang amat tajam. Tajam ni apa tuan-tuan? Sangat teliti. Tak ada satu detik pun, tak ada satu benda pun yang kita cakap, oh benda ni lepas, let go lah, tak kira lepas lah. Kan, lepas tanpa dibebaskan apa, macam itulah lebih kurang. Tak ada tuan-tuan, dia tetap akan tak sedetik tak akan. Yaumul hadid, sangat teliti penilaian Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna qidamukum amrun azim. Ingatlah, dosa-dosa yang kamu lakukan sebelum-sebelum ini adalah sesuatu perkara yang azim, sesuatu perkara yang besar. Jangan ingat dosa yang kita buat tu dosa-dosa yang kecil, benda-benda yang simple, walaupun sekecil-kecil dosa. Fasta'inu billahil azim. Maka mohon ampunlah kamu kepada Allah, minta bantuanlah kamu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha perkasa, yang maha besar. So apa juga perkara kita buat tuan-tuan, sama ada yang telah lepas mahupun yang akan datang, jangan anggap ianya perkara kecil. Sekecil-kecil pahala ambillah, buatlah, dan sekecil-kecil dosa tinggalkanlah. Janganlah anggap ia perkara yang remeh. Sentiasalah beristighfar dan mohon ampun serta mohon pertolongan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendapat rahmat dan pengampunannya. Maka saya mohon ampun dan maaf beserta kata kata, kerana segala kesempurnaan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.